Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel JBM Cikgu Wan. Okey, hari ini bersama cikgu untuk kelas sains tahun 2. Tajuk kita hari ini adalah peraturan bilik sains. Untuk tahap sekolah rendah, sekolah kita tak panggil dia sebagai makmal sains. Kita hanya panggil sebagai bilik sains. Okey. Jadi apa standard kandungan dan standard pembelajaran kamu pada hari ini? Iaitu yang pertama, standard kandungan peraturan bilik sains. Iaitu kamu kena mematuhi peraturan bilik sains. Okey. Cuba kita tengok gambar rajah tersebut. Okey, kamu perhatikan gambar rajah tersebut. Kamu tengok, adakah semua murid dalam gambar rajah ini mematuhi peraturan bilik sains? Okay, kita tengok rajah ni adalah situasi seorang guru sedang mengajar mata pelajaran sains di dalam bilik sains. Okay, kalau kamu perasan, semua murid dalam keadaan duduk di tempat masing-masing. Tapi kalau kamu perasan, ada dua orang murid perempuan di sebelah hujung ini sedang berbual semasa guru mengajar. Jadi adakah itu satu contoh yang baik? Tidak. Jadi dalam kelas tak boleh bermain-main, tak boleh berbual-bual semasa cikgu sedang mengajar. Kenapa? Kerana terdapat pelbagai barang di dalam bilik sains. Barang-barang yang mudah pecah, mudah memberi kesan kepada kamu dan sangat berbahaya kepada kamu. Okay, yang kedua, kalau kamu perasan dekat belakang ni ada murid dan ada bika yang tengah tumpah. Itu sangat bahaya di bilik sains. Kerana bahan-bahan sains ni ada yang boleh memberi kesan kepada murid-murid. Jadi kalau contohnya kalau bika ni jatuh, pecah, nanti ada serpihan kaca dan mungkin juga akan menyebabkan tangan murid-murid semua luka. Jadi berdasarkan gambar ini, ada beberapa situasi di mana murid tidak mematuhi peraturan bilik sains. Okey, jadi kita akan teruskan kepada peraturan bilik sains. Yang pertama, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah. Sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Jangan terbalikkan. Jadi contohnya sisa tu pepejal, macam kamu ada eksperimen berkaitan dengan buah-buahan. Jadi buah-buahan tu kamu buang di dalam tong sampah. Berkaitan dengan contoh ada berkaitan dengan daun. Daun tu buang dalam tong sampah. Manakala melibatkan air, contohnya kamu ada melibatkan bahan-bahan, contohnya untuk bahan asid atau alkali. Jadi kamu kena buang bahan yang cecair itu di dalam sinki. Apa jadi kalau kamu terbalik? Contohnya, kamu buang cecair ke dalam tong sampah. Apa jadi? Alamak, cecair keluar mengalir di lantai. Apa jadi dekat lantai itu? Akan basah dan akan membuatkan macam banjir lah, macam ada kandungan dan mungkin juga kandungan cecair itu bahaya. Jadi bila melimpah dia akan memberi kesan kepada kamu. Okey, apa jadi pula jika kamu buang sampah pepejal atau barang pepejal ke dalam sinki? Tengok situasi kedua ni. Sinki jadi tersumbat, air tak boleh lalu. Bila kamu buka paip nak basuh tangan, air tu tak boleh lalu ke bawah, tak boleh keluar ke bawah, tersumbat. Itu akan menjadikan keadaan bilik sains lebih teruk. Jadi tolong patuhi peraturan. Okey, peraturan seterusnya, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan di tempat asalnya semula. Bila kamu dah pakai, bersihkan, basuh, kalau perlu basuh, kemudian keringkan dan simpan di tempat asal. Jangan campur-campurkan. Kenapa? Sebab bila kamu letak di tempat lain, next time atau masa depan kamu nak pakai, kamu dah susah cari. Contohnya kat sini label bika tapi kamu letak silinder penyekat. Jadi nanti akan jadi masalah kepada pengguna-pengguna bilik sains yang lain untuk mencari barang. Pastikan susun dengan kemas. Jangan tindir-tindir. Nanti sebab dia bila jatuh mungkin boleh buat pecah. Okey, itu contohnya. Okey, tengok situasi gambar di bawah. Okey, apa yang terjadi? Tengok. Yang pertama, semua alatan di bilik sains ini diletak di dalam sinki tanpa dibasuh. Apa jadi kalau tak basuh? Tengok, semua disumbat dalam sinki. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak baik dan tidak bagus
untuk kebersihan bilik sains. Okay. Kemudian kamu tengok gambar kedua, meletak alatan dicampur, gunting, magnet, kanta. Jadi susah kamu nak cari, kamu tak susun. Jadi mungkin kalau kamu nak ambil kanta, tiba-tiba gunting tu terbuka, kamu ambil pop, terkena tangan kamu, jadi tangan kamu akan berdarah. Okey, jadi tolong susun dengan kemas. Selalu cikgu-cikgu yang masuk bilik sains, dia akan memberi arahan supaya setiap murid sentiasa memulangkan barang di tempat asal. Okey. Seterusnya, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Contohnya ada kamu tengah main kanta tu jatuh, terpecah. Boleh tak kamu kutip pecahan itu guna tangan? Tidak sangat berbahaya tu atau membika, dia boleh menyebabkan kamu luka. Sebarang kerosakan, sebarang kecederaan, tolong laporkan kepada guru supaya guru kamu tahu. Okey. Ini kerana terdapat beberapa barang di dalam makmal atau bilik sains adalah sangat berbahaya. Contohnya termometer, ada merkuri. Merkuri tu kalau pecah sangat bahaya dan perlu membuat report kepada pihak berkuasa, iaitu pihak bomba, dan akan datang untuk cek balik kawasan tersebut. Sebab dia kalau kita terhidu, dia akan memberi kesan sampingan kepada manusia. Kemudian peraturan seterusnya ialah tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja ke dalam bilik sains. Okay, jadi sebelum masuk ke bilik sains, beg kamu tinggal dalam dekat tepi, susun di luar bilik sains. Kemudian bawa kotak pensil dan juga buku. Kenapa kamu tak boleh bawa beg? Sebab kalau kamu bawa beg tu penuh tali, nanti tersangkutlah dengan kerusi jatuh. Tersangkut dengan bika jatuh, pecah. Jadi untuk keselamatan, untuk memudahkan kamu, bawa perkara yang perlu sahaja kamu bawa di dalam bilik sains. Contohnya dalam rajah ini, beg sekolah diletakkan di luar bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Kalau diletak di dalam, mengganggu pergerakan murid. Jadi seelok-eloknya letak di luar kelas. Okey. Kesimpulannya, semua murid perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa di dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan juga selamat. Okey, jadi itu adalah apa yang kamu belajar hari ini, iaitu berkaitan peraturan bilik sains. Cikgu dah terangkan 4 peraturan utama bilik sains dan kenapa perlu amalkan. Jadi cikgu harap semua murid-murid faham dan amalkan peraturan ini apabila kamu kembali ke sekolah dan dapat peluang masuk ke bilik sains. Okey, untuk akhir sekali, cikgu ada sediakan kuis. Kuis ini soalannya, apakah tindakan yang perlu dilakukan dalam situasi di bawah? Okey, situasi ini berlaku di dalam sebuah bilik sains. Seorang pelajar perempuan kata, "Kanang, kamu telah pecahkan bika. Ya, apa yang perlu saya lakukan sekarang? Adakah kamu perlu lari? Adakah kamu perlu sembunyi? Adakah kamu perlu kemaskan?" Okey, cara nak jawab kuis ni, cikgu nak kamu tulis di ruangan komen video ni, tulis nama kamu, contohnya Alia, 2 Hanafi atau 2 Hambali. Tulis di ruangan chat. Okey, apa yang perlu kamu buat? Saya perlu lari, saya perlu sembunyikan. Tulislah. Kamu dah belajar tadi apa perkara yang kamu perlu buat, jadi kamu tulis di ruangan komen. Nanti cikgu akan cek seorang-seorang, cikgu akan respon pada seorang-seorang punya jawapan. Okey, itu saja untuk video kali ini. Cikgu harap ia memberi manfaat kepada kamu. Jadi selamat ber-PDPR di rumah dan pastikan kamu jaga kesihatan diri. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.